Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua lagi kita pada sesi pembelajaran sirah. Apa khabar murid-murid? Semoga semuanya terus sehat, ceria dan gembira menjalani pembelajaran pada hari ini yang masih lagi dalam situasi belajar dari rumah. Sebelum tu, Ustazah mohon berjuta-juta kemaafan sekiranya apa yang disampaikan pada hari ini terlalu banyak kekurangan dan kelemahan yang menyebabkan murid-murid menghadapi sedikit kesukaran untuk mengikuti sesi pembelajaran dalam suasana dan kebiasaan baharu, iaitu kita tidak bersemuka seperti keadaan biasa. Jadi, sama-samalah kita memohon pertolongan daripada Allah Ta'ala. Semoga wabak yang melanda negara kita pada ketika ini segera berakhir dan hidup kita kembali tenang. Okey, seperti biasa kita akan mulakan sesi pembelajaran kita dengan membaca doa belajar. Semoga dengan doa ini kita akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala ilmu yang kita pelajari akan mudah kita fahami dan akan diberikan kelancaran menyebut serta mengingat sesuatu isi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey murid-murid, kita akan masuk tajuk kita pada hari ini iaitu kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dalam tajuk ini kita akan mempelajari mengenai tarikh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula-mula sakit. Diceritakan mengenai keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sakit serta peristiwa yang berlaku selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula pada bulan Safar tahun 11 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mengalami sakit kepala dan demam panas. Seterusnya baginda diserang semula demam panas dengan agak teruk pada akhir bulan Safar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, baginda berada di rumah isterinya Maimunah. Kemudian baginda meminta izin kepada isteri-isterinya untuk berada di rumah Sayyidatina Aisyah. Baginda berpindah ke rumah Sayyidatina Aisyah setelah semua isteri baginda memberi keizinan. Sayyidina Ali bin Abu Talib dan Al-Abbas bin Abdul Muttalib telah membantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memapah baginda ke rumah Sayyidatina Aisyah. Pada pagi hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 8 Jun 633 Masihi, keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin lemah. Lalu baginda memanggil Sayyidatina Fatimah supaya mendekatinya. Begitu juga baginda memanggil isteri-isterinya untuk berada di sampingnya pada ketika itu. Sepanjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gering, putri baginda Sayyidatina Fatimah sering menziarahi ayahandanya. Memahami penderitaan yang dihadapi oleh ayahandanya, Fatimah berkata, "Aduh, alangkah beratnya penderitaan ayahandaku." Diulang sebanyak 3 kali. Lalu baginda dengan kepayahan menjawab dengan maksud sabdanya, "Tidak akan ada lagi penderitaan ayahmu selepas hari ini." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik kepada putrinya sambil diperhatikan oleh Sayyidatina Aisyah. Bisikan pertama, Sayyidatina Fatimah menangis dan bisikan kedua, Sayyidatina Fatimah tersenyum. Keadaan ini sangat menghairankan Sayyidatina Aisyah yang inginkan kepastian. Menjelang waktu duha, kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semakin sakit, lalu baginda bersandar di dada Sayyidatina Aisyah dan memandang ke langit sambil berkata, "Tiada Tuhan melainkan Allah. Sesungguhnya dalam kematian ada sakarat. Wahai Allah, tolonglah aku dari kepayahan maut. Wahai Allah, tolonglah aku dari kepayahan maut. Wahai Allah, kasihanilah aku. Ampunilah aku. Pertemukanlah aku dengan Ar-Rafiq Al-A'la." Setelah itu, malaikat Israel pun memulai tugasnya. Perlahan-lahan, roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersimbah peluh dan urat-urat leher menegang. Apabila roh baginda sampai ke pusat, dengan perlahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu,
Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini. Sayyidatina Fatimah terpejam, Sayyidina Ali menunduk dan Jibril mengalihkan pandangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihatkan gelagat Jibril itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Jibril, apakah kamu tidak suka melihat wajahku?" Jibril berkata, "Wahai kekasih Allah, siapakah orang yang sanggup melihat wajahmu dikala kamu dalam sakaratul maut?" Kemudian terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintih kerana sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyat sungguh maut ini. Timpakan sahaja semua siksa maut ini kepadaku, jangan kepada umatku. Badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibir bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Sayyidina Ali mendekatkan telinganya. As-salatu wa ma malakat aimanukum. Peliharalah solat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu. Sayyidatina Fatimah menutup wajah dengan tangannya dan Sayyidina Ali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulai kebiruan. Sayyidina Ali berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang saat-saat terakhir telah menggerakkan kedua bibir beliau sebanyak 2 kali, dan aku meletakkan telinga aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terdengar baginda berkata, "Umatku, umatku." Akhirnya roh yang mulia itu pun meninggalkan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda wafat di pangkuan Sayyidatina Aisyah ketika berumur 63 tahun. Riwayat Ahmad bin Hanbal. Umat Islam merasa terkejut dan sedih dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Al-Khattab tidak dapat menerima berita tersebut dan tidak dapat mengawal perasaannya. Beliau mengancam untuk menghukum orang-orang yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Abu Bakar As-Siddiq telah masuk ke rumah Sayyidatina Aisyah dan mencium jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya menenangkan keadaan Sayyidina Umar sambil berkata, "Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat, dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak mati." Lalu beliau membaca ayat 144 dari surah Ali Imran yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallahu syai'a wa sayajzillahu syakirin. Surah Ali Imran ayat 144 yang bermaksud, bukanlah Muhammad itu melainkan hanya seorang rasul. Sesungguhnya telah berlaku sebelumnya beberapa orang rasul. Maka adakah jika dia mati, kamu akan kembali kepada agama asal kamu? Dan barang siapa kembali murtad, maka tidaklah ia mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepada orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab telah menerima hakikat kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar ayat yang dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar itu tadi. Jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Sayyidatina Aisyah selama 3 hari, iaitu selepas kaum muslimin melantik khalifah. Jenazah baginda telah dimandikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan dibantu oleh Al-Abbas serta 2 orang anaknya iaitu Al-Fadli dan Qusam, Usamah bin Zaid serta Syukran, iaitu hamba yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda dikafankan menggunakan 3 lapis kain putih sahuliyah yang diperbuat daripada kapas. Sahuliyah adalah nama sebuah perkampungan di Yaman. Liang lahat baginda digali di bawah bilik Sayyidatina Aisyah, iaitu di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Sayyidina Ali bin Abi Talib, Al-Abbas dan 2 orang anaknya Al-Fadli dan Qusam menguruskan pemakaman jenazah baginda. Setelah selesai, Bilal bin Rabah menyiram pusara baginda dengan air. Pusara tersebut ditinggikan sekadar sejengkal dari aras tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dengan meninggalkan 2 perkara, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Manusia tidak akan sesat selagi mereka berpegang teguh kepada kedua-duanya. Baginda juga meninggalkan para sahabat yang berhati mulia dan ikhlas berbakti
demi agama Islam. Wallahu a'lam. Terdapat beberapa penghayatan daripada kisah ini yang boleh dijadikan iktibar dan panduan kepada kita semua. Antaranya ialah, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un apabila melihat atau mendengar berita buruk. Setiap orang yang beriman hendaklah redha dengan musibah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendoakan saudara seislam dengan doa berikut. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Begitulah serba sedikit kisah yang diceritakan dalam bab ini, iaitu peristiwa kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkasnya, bab ini mengajak kita menghayati bagaimana tinggi dan dalamnya kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Sehinggakan di penghujung hayatnya baginda masih juga menyebut umatku, umatku. Kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kesan yang amat dalam kepada masyarakat umum, khususnya kepada umat Islam sendiri. Antaranya, keimanan orang Islam bertambah kuat dan umat Islam menjadikan Al-Quran serta As-Sunnah sebagai panduan hidup. Baiklah murid-murid, masih ingat tentang keadaan situasi yang telah menghairankan Sayyidatina Aisyah mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan sesuatu kepada Sayyidatina Fatimah, yang mana Sayyidatina Fatimah menangis pada bisikan pertama tetapi tiba-tiba tersenyum pada bisikan yang kedua. Tentu murid-murid pun inginkan kepastian, kan? Okey, bisikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama kepada putrinya Sayyidatina Fatimah adalah baginda memberitahu kepada anaknya itu bahawa sakit yang sedang ditanggung baginda ketika itu merupakan sakit yang akan membawa kepada kewafatannya. Maka kerana itulah anak perempuannya menangis. Manakala bisikan yang kedua pula, baginda menyatakan kepada anaknya itu bahawa dia, yakni Sayyidatina Fatimah, adalah orang pertama dalam kalangan ahli keluarga mereka yang akan segera menyusul baginda bertemu Allah Maha Pencipta. Maka dengan bisikan kedua itulah Sayyidatina Fatimah tersenyum. Baiklah murid-murid, semoga dengan ringkasan penerangan ini dapat membantu sedikit sebanyak pemahaman murid terhadap tajuk kita pada hari ini. Akhir kata dari Ustazah, berbakti dan berbuat baiklah kita terhadap ibu bapa selagi mereka masih bernyawa. Mudah-mudahan kebaikan yang kita berikan itu akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dan akan membuka lebih banyak laluan untuk kita sampai ke syurga, insya-Allah. Sebelum mengakhiri sesi pembelajaran ini, marilah kita sama-sama bersalawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Okeylah murid-murid, bagi mengukur sejauh mana kefahaman murid mengenai tajuk ini, anda dikehendaki menjawab soalan daripada latihan 1 yang sedang terpapar pada skrin ini dengan menyalin soalan serta jawapan di dalam buku tulis masing-masing. Soalannya berbunyi, soalan 1, bila dan di manakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula-mula sakit? Soalan kedua, apakah ibadat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum baginda wafat? Soalan ketiga, mengapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Saidina Abu Bakar menjadi imam solat? Okeylah murid-murid, sampai di sini dulu. Semoga kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran akan datang. Sekian, wassalam. Terima kasih.